بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin kurnia Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi ditakdirkan Allah untuk berada di tempat yang baik, dalam majlis yang baik. Maka ketahuilah kebolehan dan keupayaan untuk berbuat kebaikan itu sebenarnya adalah rezeki dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan berlaku semata-mata kerana keinginan kita, sebab keinginan kita pastinya tidak akan terlaksana jika ia tidak bertepatan dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita berupaya untuk berbuat kebaikan, tidak perlu untuk kita merasa diri kita ini baik. Itu dah jadi ujub, merasa diri kita okey. Jadi nak rasa apa ustaz? Yang harus kita rasa ialah syukur pada Allah. Itu je tuan-tuan sekalian. Terima kasih Allah mengizinkan aku datang ke rumahmu. Terima kasih Allah mengizinkan dahiku mencecah sejadah. Terima kasih Allah kerana memberi kelapangan ini. Terima kasih ya Allah kerana memberi kedamaian dan ketenangan ini. Terima kasih saja pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita berterima kasih kepada Allah, sistem dan peraturan Allah yang benar dan kekal benar sehingga ke hari kiamat ialah, if you thanks me, I will give you more. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Tuan-tuan sekalian, esok belum pasti apa akan berlaku, tapi yang pasti semuanya telah diskripkan Allah untuk kita. Yang lepas telah berlalu, jadikan tauladan dan pengajaran. Yang harus kita risau adalah sekarang dan hari ini. Kita ini duduk dalam golongan mana? Syakir atau kafir maksudnya. Bukan kafir jatuh akidah, kufur nikmat. Kita ni duduk dalam kumpulan mana? Kalau kita duduk dalam golongan mereka yang syakir, mereka yang bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah. Dan janji Allah pastinya janji yang benar. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janji. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau kita terjatuh dalam golongan yang kufur, wala in kafartum, kata Allah. Tuan-tuan tengok susunan dia ayat ni. La in syakartum la azidannakum. Terus conditional. Kamu syukur, aku tambah. Terus tuan-tuan sekalian, dia bersyarat. Tapi kalau kufur, Allah Ta'ala tak kata wala in kafartum la azzabtum. Tak ada. Allah Ta'ala tak cakap macam tu. Itu bukan Allah. Sifat Allah bukan begitu. Sifat Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, memahami kelemahan hambanya. Jadi Allah Ta'ala sebut apa? Wala in kafartum, jika sekiranya kamu kufur, contohnya, inna azabi lasyadid. Aku nak bagi tahu, nak ingatkan, azab aku amat pedih maksudnya. Sebab tuan-tuan sekalian,
Tergelincir ini tuan-tuan sekalian, itu memang sifat manusia. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Insan mana yang tidak buat silap? Manusia mana yang tidak berdosa? Bukan menjadi masalah kalau kita terjatuh dalam air dan pastinya belum pasti kita akan lemas. Yang jadi masalah bila kita duduk dalam air, terjatuh ke dalam air, kita tak nak keluar daripada air, dan akhirnya kita akan kelemasan. Begitu juga tuan-tuan sekalian, bila kita berbuat silap sebagai manusia, ya memang salah, memang tidak boleh buat silap. Tapi yang lebih penting daripada buat silap itu, tuan-tuan sekalian, what is next? Apa dia selepas buat silap? Adakah kita kekal dalam dosa tersebut, terus dengan dosa tersebut, ataupun kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah? Dan ketahuilah, Allah Ta'ala itu maha pengampun dan maha penyayang. Sebab itu Allah Ta'ala tak sebut wala in kafartum la'azzabtum. Allah Ta'ala maha mengetahui. Tuan-tuan sekalian, iblis tergelincir dan dia dilaknat sampai hari kiamat. Nabi Adam tergelincir, tapi Nabi Adam diangkat menjadi Rasul. Apa bezanya tuan-tuan sekalian? Bezanya yang satu tidak mengakui kesilapan diri, terus alang-alang celup kasam biar sampai ke pangkal lengan. Dan yang satu lagi mengakui kesilapan diri, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami, dan sekiranya Engkau tidak mengampuni, maka termasuklah kami dalam golongan mereka yang rugi. Tuan-tuan sekalian, walaupun kedua-duanya buat silap, tapi satu dimuliakan Allah dan satu dilaknat Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, buat salah itu memang salah, tapi yang lebih utama lagi tuan-tuan sekalian, apa dia selepas kita buat salah. Tuan-tuan sekalian, Nabi Yusuf, walaupun dia tahu dia difitnah, tapi Nabi Yusuf tidak pernah salahkan Zulaikha. Nabi Yusuf tahu segala ketentuan Allah ada hikmahnya, ada sebabnya. It is being scripted by the best script writer, that is our creator. Maksudnya dia diskripkan oleh penulis skrip yang terbaik, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, baik syukur. Kalau tak baik ustaz, tak baik, balik kepada Allah. Allah maha baik. Mana mungkin yang maha baik berbuat sesuatu yang tidak baik? Impossible. Mana mungkin Allah Ta'ala menzalimi kita? Mana mungkin Allah Ta'ala menganiayai kita? Mana mungkin Allah Ta'ala berbuat sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada hikmahnya? Maha suci Allah. Masalah kita ni tuan-tuan sekalian, kita suka take it personal. Ni masalah dalam psikologi fikiran kita ni. Kita ingat kita seorang diuji. Why me God? Kenapa aku ya Allah? Tuan-tuan sekalian, semua orang diuji, bukan kita saja. Don't make it personal. Maksudnya semua orang diuji, dan Allah Ta'ala uji berdasarkan kemampuan masing-masing, keupayaan masing-masing, keadaan masing-masing. Soalan lain-lain, sebab keadaan berbeza, soalan lain-lain. So don't copy the answer.
Jangan tiru jawapan, sebab soalan tak sama. Jawab ikut soalan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pegang ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan jadi kuat. Sebelum saya masuk kepada kitab kita ni, saya sikit nak bagi peringatan. Sekarang ni kita ramai orang yang tertekan, ramai orang yang stres, tuan-tuan sekalian. Kalau dalam dunia pendidikan di universiti, tuan-tuan sekalian, mereka bercakap tentang VUCA World. Saya first time dengar VUCA World ni, saya ingat apa dia VUCA ni. Macam nama Afrika. VUCA ni tuan-tuan sekalian, V stand for volatile. Dunia kita sekarang ni keadaan dia volatile. Maksudnya volatile ni macam mana? Apa kita nak cakap, nak terjemah. Dia tak stabil kan. Volatile maksudnya. U stand for uncertainty. Maksudnya tak pasti. Booster dos keempat dan kemungkinan dos kelima, tak pasti. Dunia sekarang tak pasti. Yang C complex, complicated, difficult, susah. Dan A stand for ambiguity, tak jelas, vague. Ini dia panggil VUCA World. Saya balik, isteri saya cikgu. Saya kata kat dia, kita orang sekarang semua bercakap tentang VUCA World. Saya ingat dia tak tahu. Dia kata kat sekolah pun sama. Semua cakap benda yang sama. Tuan-tuan sekalian, bila saya renung dan saya fikir balik, saya pun pening juga. Saya heran, sejak bila dunia ni tidak buka? Dari dulu memang itu nature dunia. Kalau tuan-tuan nak pasti masuk syurga, pasti ya, sempurna syurga. Kalau tuan-tuan nak kenal dunia, itulah ciri-ciri dunia sejak Allah Ta'ala cipta dulu daripada zaman Nabi Adam, tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu itulah perangai ataupun hakikat dunia. Mana ada pasti, mana ada tetap, tuan-tuan sekalian. Sentiasa berubah-ubah. Itu tuan-tuan sekalian. Cuma berbeza-bezalah tuan-tuan sekalian. Lepas Nabi wafat, tuan-tuan sekalian, sampai melibatkan pembunuhan sahabat-sahabat besar, lagi dahsyat dia punya ujian, tuan-tuan sekalian. Maksudnya kalau nak bercakap tentang ujian, tentang sesuatu yang tidak pasti, memang hakikat dunia macam tu, tuan-tuan sekalian. Cuma bagaimana, tuan-tuan sekalian? Cuma kita kena terima hakikat dunia memang macam tu, maksudnya. Sebab tu ada satu buku penulis, nama dia Scott Peck. Walaupun dia penulis barat dan terselan, tapi poin dia bagus yang saya boleh highlightkan di sini. Buku dia The Road Less Traveled. The Road Less Traveled. Dia sebut paragraf pertama, ayat pertama. Life is difficult. Ayat pertama, life is difficult. Hidup ini sukar. Once you realize that life is difficult, it is no longer difficult. Bila kita boleh terima hakikat bahawasanya dunia ini sukar, maka dia bukan lagi sukar, maksudnya. Cuma kita kena terima, be logical and be rational, maksudnya. Itu je, tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak beritahu, Allah Ta'ala bila dia cipta sesuatu, ni sunnatullah, tuan-tuan sekalian, fitrah. Allah Ta'ala bila dia cipta sesuatu, dia cipta semua berpasangan. Ya, berpasangan. Laki, perempuan. Malam, siang. Putih, hitam. Atas, bawah. Kiri, kanan. Sakit, sihat. Kaya, miskin. Sebab itu tuan-tuan sekalian,
Kalau tuan-tuan mengalami sesuatu, contohnya tuan-tuan gembira kan, tuan-tuan jangan lupa diri. Sebab lawan gembira sedih. Dia akan ada suatu masa yang kita akan sedih. Sebab memang fitrah dunia macam tu. Dia tak sentiasa sihat sentiasa, sakit sentiasa, bahagia sentiasa, kaya sentiasa. Itu bukan dunia, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau dunia ni macam tu, sifatnya macam tu, uncertain, volatile, tuan-tuan sekalian, vague, pasti ada lawan dia. Lawan dia pasti, tuan-tuan sekalian, tetap tak berubah. Yang tu yang kita kena pegang. Tuan-tuan jangan pegang dengan sesuatu yang tak pasti. Pegang dengan sesuatu yang pasti. Biar kita di lambung ombak setinggi mana, kita ada tempat untuk kita bergayut, tempat untuk kita berpegang, dan tempat itu pastikan dia tempat yang kuat untuk kita sandar, pegang dan gayut. Apa dia, Ustaz? Apa lagi? Allah Ta'ala kata, hold to me, maksudnya pegang dengan aku, maksudnya I'm always with you, huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bila-bila saja kamu memanggil aku, mencari aku, bertanya tentang aku, katakan aku sentiasa dekat dengan kamu. Pegang dengan Allah. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia sentiasa bersama kita. Kemudian Ustaz, nak pegang dengan apa lagi? Allah Ta'ala kata, pegang dengan manual yang aku turunkan. Al-Quran. Tetap Al-Quran dulu. Zaman Nabi pun dulu, Al-Quran itulah. Zaman Muhammad Al-Fatih, Al-Quran itulah. Zaman Salahuddin Al-Ayubi, Al-Quran itulah. Pegang dengan Al-Quran. Dan pegang dengan kata-kata pesuruhku, iaitu hadis Al-Quran dan hadis. InsyaAllah, tuan-tuan sekalian, biar digoncang sehebat mana pun, gelombang setinggi mana pun, tuan-tuan sekalian, pastinya kita ada tempat untuk kita pegang, ada tempat untuk kita bergayut dan bersandar, tuan-tuan sekalian, supaya kita tidak lemas, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kat dunia ni, tuan-tuan sekalian, ujian, sila duduk ya. Baik tuan, ini kertas soalan, jawab dalam tempoh yang diberikan. Tengok tuan sekalian, yang kita baca tak naik, yang kita prepare tak naik, kita buntu, kita keliru, tak tahu nak jawab, blank. Tuan, sekejap tuan. Ya, ada apa? Saya tak boleh jawab, tak tahu, buntu, keliru. Tuan boleh tolong tak? Tanya pula. Tuan boleh tolong tak? Boleh, saya boleh tolong. Hang pergi keluar, biar aku jawab. Hang pergi keluar, biar aku jawab. Main paksa, tak prepare apa, tolong dia pula. Tak payah paksa macam tu. Tapi tuan-tuan sekalian, itu dunia. Allah Ta'ala bila dia bagi ujian, dia bagi ujian, ya Allah, aku buntu ya Allah, tak nampak jalan keluar ya Allah, tolonglah ya Allah. Allah Ta'ala kata, that's what I want, call me, I will help. Allah Ta'ala tolong. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kamu bertakwa kepada Allah, dekat dengan aku akan tunjuk jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kamu bertakwa kepada Allah, aku jadikan urusan kamu mudah. Maksudnya, panggil yang itu yang aku nak. Bila aku uji kamu buntu, aku ada. Panggil aku dan aku menanti-nanti panggilan kamu. Maksudnya. Tapi kita panggil Allah last. Bila semua suara manusia tidak menyahut kita, perhatian manusia sudah tidak lagi melihat kita, pada waktu itu baru kita nampak Tuhan, kita nampak Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, panjang sikit tuan-tuan sekalian.
mukadimah kita malam ni. InsyaAllah marilah sama-sama kita tenangkan hati kita, bawa diri kita kembali kepada Allah. Kita mulakan sedikit dengan ringkas dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang, insya-Allah. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد لله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد لله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung dengan kitab Bimbingan Mukminin pada Mencari Ridha Rabbul Alamin, karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebelum tu tuan-tuan sekalian, jangan lupa untuk niat innamal a'malu
binniyat. Setiap amalan akan dinilai bergantung kepada niat. Kalau tuan-tuan tak niat, tuan-tuan sekalian, dia tak jadi ibadat. Sebab syarat ibadat mesti niat. Pertama, niat apa ustaz? Niat i'tikaf dulu. Siapa-siapa yang belum niat i'tikaf, niat i'tikaf. Duduk kita jadi ibadat. Niat menunggu solat isyak, niat duduk dalam majlis ilmu untuk diamalkan, dan mungkin juga niat silaturahim. Satu niat 700, 4 niat 2800. Kalau pandai lagi, cari niat-niat yang lain, dan Allah Ta'ala ganjarkan ikut niat kita. Baik. Menyangka buruk adalah mengumpat dalam hati. Kita masih dalam bab ghibah, iaitu mengumpat, tuan-tuan sekalian. Jadi biasanya orang mengumpat dengan mulut, dengan lidah, dan sekarang ramai orang yang mengumpat dengan jari. Dengan jari. Media sosial sekarang orang mengumpat dengan jari, tuan sekalian. Tapi tuan-tuan sekalian, yang itu yang nampak. Yang tak nampak mengumpat ni, iaitu bersangka buruk. Bersangka buruk. Kita panggil su'zon. Su'zon itu, tuan-tuan sekalian, mengumpat dengan hati. Dia, tuan-tuan sekalian, dosa mengumpat ni, dia kena tambah lagi satu syarat. Kalau kita nak bertaubat, dosa-dosa lain berbeza dengan dosa-dosa lain. Dosa mengumpat kena tambah satu syarat untuk Allah Ta'ala ampun, iaitu kita kena cari orang yang kita umpat, minta maaf dengan dia. Keampunan Allah tertakluk kepada kemaafan orang yang kita umpat. Maksudnya apa dia? Maksud saya beritahu sini, tuan-tuan sekalian, susah. Sebab itu jangan buang masa, tuan-tuan sekalian. Kita pun ada banyak aib kita pun ada banyak kelemahan. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, tuan-tuan sekalian, dia kata, kalau kamu mendengar umpatan, maksudnya kalau kamu mendengar umpat, tuan-tuan sekalian, kamu jangan sibuk dengan orang, dengan umpatan orang tu, tuan-tuan sekalian. Kamu cari apa yang ada dalam diri kamu, aib yang sama. Maksudnya kalau kamu mendengar orang umpat, jadi kamu jangan duk kongsi, jangan duk seronok, jangan duk layan umpatan tersebut. Apa yang harus kamu buat, kamu tengok dalam diri kamu, ada tak keaiban-keaiban tersebut, dan perbaiki dia. Maksudnya jangan duk sibuk dengan aib orang. Aib orang, tuan-tuan sekalian, tidak memudaratkan kita. Aib kita yang akan memudaratkan kita. Jadi kenapa kita terlalu sibuk dengan aib orang lain yang kadang-kadang tidak ada kena-mengena dengan diri kita, maksudnya. Baik. Bersangka buruk pada orang lain adalah haram. Samalah seperti haramnya melempar kata keji kepada orang lain. Jadi bersangka buruk ni, hukum dia adalah haram, dosa dan sebagainya. Apa maksud bersangka buruk, prasangka buruk, su'zon? Iaitu sesuatu yang disimpulkan oleh hati, kemudian dilemparkan kepada orang lain menerusi sangkaan yang buruk. Adapun segala yang terlintas di dalam hati ataupun yang dibicarakan di dalam diri, maka adalah dimaafkan. Dia macam ni, tuan-tuan. Sangkaan-sangkaan tu dia masuk dalam kotak fikiran kita. Itu kadang-kadang itu bisikan, kita panggil the whispers of syaitan. Dia masuk dalam kotak fikiran kita. Kalau ada benda-benda yang terlibat dengan sangkaan buruk ni, dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia keluar, tuan-tuan sekalian. Dia tak sangkut dalam kotak fikiran kita. Malaikat tak catat, kita tak disalahkan, tak dipertanggungjawabkan. Sebab itu memang sebab itu normal. Was-was ni, tuan-tuan sekalian, normal. Ada sangka-sangkaan yang masuk dalam fikiran kita itu normal. Itu iblis, tuan-tuan sekalian. Tapi bila malaikat mula mencatat, bila mula kita mendapat dosa, bila kita buat kesimpulan, aku rasa dia dah setakat apa yang berlaku ni, sangkaan aku ni, aku rasa dia dah.
Sedangkan dia masih andaian. Dia masih andaian, dia tak dibuktikan apa-apa. Nama pun sangkaan, assumption. Dia boleh jadi betul dan dia boleh jadi salah. Cuma kita cepat membuat sangkaan buruk, kita cepat membuat kesimpulan, maka pada ketika itu malaikat akan catat. Kamu telah bersangka buruk dengan saudara kamu, maka dicatat dosa. Ini bahaya. Siapa tak tahu dosa ni? Kita aja. Nanti kita tengok apa tanda-tanda simptom bahawasanya kita telah buat kesimpulan. Tetapi yang dilarang keras ialah menyangka yang bukan-bukan, dan sangkaan itu diumpamakan dengan sesuatu yang dirasa tenang oleh jiwa dan dicenderungi oleh hati. Tadi kita duk was-was tadi kan, betul ke tak? Betul ke tak? Waktu tu malaikat tak catat. Tapi bila dah aku rasalah dia dah, itu hati kita pun dah boleh terima dah sangkaan tersebut. Sedangkan dia masih lagi sangkaan, status dia masih lagi sangkaan. Ini yang dilarang dalam Islam. Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebahagian besar dari sangkaan, kerana setengah-setengah dari sangkaan itu ada mengandungi dosa. Maksudnya jauh diri kita daripada sangkaan. Apabila perkara itu belum tersingkap lagi, maksudnya status dia masih andaian, seperti mana yang anda mempercayainya, maka yakinlah yang menarik anda kepada sangkaan itu adalah syaitan dan hasutannya. Sebab dia belum dibuktikan, tapi kenapa kita dah buat kesimpulan? Tuan-tuan sekalian, pastinya yang menarik kita ke arah menerima andaian itu sebagai sesuatu yang boleh dipercayai, itu sebenarnya adalah daripada syaitan dan juga hasutannya. Jadi hendaklah anda membohonginya. Maksudnya tak, kita kena nafikan. Tak, selagi mana dia belum dibuktikan, masa pastinya aku tidak boleh menganggapnya sebagai benar. Maksudnya kita kena nafikan. Tak, iblis akan bawa hujah-hujah dia. Tak minta maaf. Maksudnya aku pun ada sibuk aib aku ada sendiri. Aku lebih sibuk, aku lebih suka memperbaiki diri aku sendiri. Syaitan, tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tahu, syaitan ini dia pakar memujuk, dia pakar psikologi, tuan-tuan sekalian. Dia guna helah dia untuk terus kita menerima, walaupun pada hakikatnya itu andaian. Apatah lagi orang yang kita bersangka buruk itu ada masalah dengan kita, cepat langsung kita menerima andaian sebagai sesuatu yang betul. Jadi hendaklah anda membohonginya, nafikannya, dan tidak segera terpengaruh dengan ajakan syaitan, kerana syaitan itu adalah sefasik-fasik kaum yang fasik. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, jika sekiranya ada seseorang fasik membawa sesuatu berita kepada kamu, maka hendaklah kamu menyelidikinya. Tabayyanu, terlebih dahulu, agar kamu tiada mencela sesuatu kaum tanpa usul periksa. Dan di sambungan ayat itu, akhirnya kamu akan menyesal. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau orang fasik pun bawa berita, kita kena tabayyun dulu, tuan-tuan sekalian. Apatah lagi andaian dan berita tersebut dibawa oleh syaitan. Syaitan ni, tuan-tuan sekalian, bukan fasik lah, tuan-tuan sekalian, bapa fasik maksudnya kita kena cek dulu, tuan-tuan sekalian. Tak rugi, tuan-tuan sekalian, tak rugi menafikan, tak percaya sesuatu andaian itu, tidak rugi. Kalau akhirnya dia benar, kita tak rugi apa-apa. Tapi kalau kita dah buat kesimpulan, tiba-tiba tidak benar, tuan-tuan sekalian, tak ada kerja, cari kerja. Kena pergi cari orang tu pula kan. Ada orang jemaah tanya, ustaz, saya suka bersangka buruk kat orang sak-sak. Tu macam mana ustaz? Saya nak jumpa dia sibuk. Lepas tu saya jawab apa? Tak tahu, jangan cari saya, pergi tanya dia. Kan? Siapa suruh cari pasal? Maksudnya kan. Macamlah kita ni tak ada kerja, tuan-tuan sekalian, kita pun ada banyak aib kita pun ada banyak dosa kita. Cuba kita sibuk untuk memperbaiki aib dan dosa kita, tuan-tuan sekalian. Baik.
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan darah seorang Muslim serta harta bendanya dan maruahnya, iaitu dengan menyangka terhadap dirinya dengan sangkaan yang buruk. Apabila terlintas di dalam hati bisikan ataupun hasutan syaitan supaya menyangka buruk terhadap seseorang, maka apa yang harus kita buat, tuan-tuan sekalian? Pertama, kita kena tolak. Tak, ini masih andaian, belum dibuktikan, tolak, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, yakinlah kepada dirimu bahawa hal orang itu masih belum tersingkap lagi dan tiada dapat diketahui perkara yang sebenarnya. Anggaplah segala apa yang anda saksikan daripadanya itu boleh mengandungi kebaikan dan keburukan. Ada hikmahnya, tuan-tuan sekalian. Satu yang berlaku di hadapan mata kita, yang belum pasti benar, tuan-tuan sekalian, pasti ada kebaikan dan keburukannya. Cuma dengan cepat kita buat kesimpulan. Apa tanda-tanda kita telah simpulkan, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan sekalian, orang yang kita mengumpat ni, yang kita sangka buruk ni, tuan-tuan sekalian, dia mungkin anak-anak kita. Kita jangan ingat dia orang jauh, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang ayah, ibu kadang-kadang kerap juga bersangka buruk kepada anak-anak, maksudnya. Ustaz, tapi Ustaz, saya bukan bersangka buruk, saya berjaga-jaga, Ustaz. Tak apalah, maksudnya precaution, tak bersangka buruk. Tapi tuan-tuan, kita tahu sama ada itu precaution ataupun sangka buruk, maksudnya. Dengan pasangan kita, tuan-tuan sekalian, dengan pasangan kita, dengan rakan sepejabat kita, jiran-jiran kita, tuan-tuan sekalian. Nanti tuan-tuan sekalian, semua dia orang ni, benda tu andaian. Nanti semua ni akan datang di hari akhirat kelak. Dia orang akan tuntut hak. Dia tarik rambut kita, dia tarik bau kita. Saya nak hak saya. Dulu kamu sangka buruk, saya masih hidup. Kenapa tak datang tanya? Kenapa kamu dengar cakap orang? Kenapa kamu tak datang jumpa saya sendiri sedangkan saya boleh terangkan? Saya masih hidup, maksudnya. Jadi ramai yang datang tarik rambut kita, saya nak hak saya. Tuan-tuan sekalian, lah habis bagi pahala kita kat orang. Ambil. Tuan-tuan sekalian, lah habis pahala kita. Ada ramai lagi duduk tunggu yang kita duduk sangka buruk. Kami nak hak kami, maksudnya. Saya tak ada apa-apa, tuan-tuan, saya dah habis dah, saya bagi habis pahala saya. Oh, kalau macam tu macam mana? Ambil dosa kami ya. Ambil lah dosa-dosa orang ni. Tuan-tuan sekalian. Ni Nabi kata apa? Muflis dalam di akhirat. Buat pahala bagi kat orang, Tadi saya ada main bola pagi tadi. Ada seorang kawan kata, Ustaz jangan balik lagi. Sekali Ustaz balik, mereka ngumpat Ustaz. Saya kata tak apa, dapat pahala. Orang ngumpat kita, ya dapat pahala. Kita pun bukan terkesan apa-apa dengan umpatan orang. Orang mengumpat ni kadang-kadang dia sendiri yang ada masalah, dia sendiri yang dapat masalah. Orang yang diumpat dia tak ada apa, dia tidak lena sopa tu juga. Hidup dia bahagia macam tu juga. Tapi yang mengumpat ni hati dia sakit, jiwa dia sakit. Orang yang dengki, orang yang pemarah, tuan-tuan sekalian. Orang-orang ni macam ni, tuan-tuan, yang dengki, yang pemarah, yang suka mengumpat, terutamanya ada masalah hati, hasad, dengki. Dia macam ni. Saya nak beritahu, tuan-tuan sekalian, bahaya dia bukan bahaya orang lain, bahaya diri sendiri. Ibarat dia you drink the poison and expect others to die. Faham tak? Minum racun dan mengharapkan orang mati. Kita yang minum racun dan mengharapkan orang mati. Orang tak mati. Orang ada gelak senyum macam tu, kita yang mati, tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan sekalian, kita kena jaga. Bagaimana dapat dikatakan bahawa sangkaan di dalam hati telah menjadi bulat? Malaikat catat tadi. Sedangkan syak dan keraguan masih bergelora dan jiwa sering pula mengatakan tanpa usul periksa. Ini tuan-tuan sekalian berlaku dalam hidup kita. Tanda-tanda bulatnya sangkaan dalam hati ialah apabila sifat hati itu telah berubah daripada kebiasaannya terhadap orang yang dilemparkan sangkaan itu. Dia tidak pandang lagi orang itu seperti sebelumnya. Maksudnya kita punya perangai kita dengan dia berubah. Pasal apa? Pasal tadi kita dah percaya. Andaian tu, kita jumpa dia kan, sebelum ni okey, senyum, sekarang kita senyum tak apa jadi Silap-silap kita lari ambil jalan lain. Tak nak jumpa. Pasal apa? Pasal tadi sebab kita dah percaya, termakan dah. Walaupun benda itu andaian. Dia akan menjauhkan diri, merasa berat untuk berkawan, tiada mengambil berat hal ehwalnya, tidak mencari
dan menghormatinya atau merasa sedih dengan sesuatu yang menimpanya maksudnya. Dan jalan keluarnya, ini jalan keluar dia, hendaklah dia tidak mengikut sangat kehendak hati dan tidak merealisasikan sikap seperti itu sama ada dengan ucapan maupun perbuatan, baik menerusi hati ataupun anggota. Berhati-hatilah. Imam Ghazali ingatkan kita, berpesan kepada kita, sebab dia benda ni mudah sangat tuan-tuan sekalian, mudah sangat berlaku dalam hati kita. Jadi Imam Ghazali kata berhati-hatilah. Mungkin terlintas dalam hati bahawa sikap itu timbul dari kecerdasan otakmu dan ingatan serta kecerdikan yang spontan. Dia ni iblis tuan-tuan sekalian. Dia tertipu. Kalau kita rasa bagus, ujub Saya dah sebelum ni apa yang saya sangka selalu betul. Dia fikir sebelum ni lah track record lah apa yang saya sangka tu biasanya betul ya. Dah tuan-tuan jaga ni tuan-tuan sekalian. Ni Imam Ghazali kata mungkin terlintas dalam hati bahawa sikap itu timbul daripada kecerdasan otakmu dan ingatan serta kecerdikan yang spontan. Bukankah telah dikatakan bahawa orang mukmin melihat sesuatu dengan cahaya daripada Allah Ta'ala? Siap guna hadis lagi tuan-tuan sekalian. Maka ketahuilah yang sebenarnya itu adalah bisikan dan was-was syaitan semata-mata yang menjadikan anda telah melihat dengan tipu dayanya dan kegelapan petunjuknya. Semua bisikan-bisikan tersebut adalah daripada iblis, syaitan laknatullah. Namun apabila ternyata ketelanjuran seseorang mukmin dengan bukti dan hujah, kalau dah yakin dah ada disahkan tuan-tuan sekalian, maka sebaik-baiknya anda menasihatinya secara rahsia. Jangan buka aib dia, jumpa dia cakap secara rahsia. Jagalah dirimu agar tidak tertipu oleh syaitan sehingga ia akan menarikmu kepada mengumpat mukmin itu, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita nak selesaikan masalah, bila kita nak cerita kat orang, pastikan orang itu boleh selesaikan masalah. Bukan kita pergi buka aib dia. Kau ni pergi cerita, kau ni cerita, kau ni masalah tak selesai. Akhirnya aib itu tersebar. Dan setiap aib yang tersebar itu, kita ada dosa ke atas diri kita. Baik, kita dah sampai ke penghujungnya. InsyaAllah kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.